Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersyukur kehadrat ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat saya menyampaikan syarahan pada hari ini. Terlebih dahulu, terima kasih diucapkan kepada Ustaz Ahmad Faizul bin Ismail selaku pensyarah untuk mata pelajaran Kepimpinan Islam UNIZA. Nama diberi Nur Hidayah binti Abdul Rashid dari Ijazah Sarjana Muda Usuluddin dengan Kaunseling Semester 1. Tajuk syarahan saya pada hari ini ialah Rasuah Pemusnah Negara. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, perkataan rasuah berasal daripada perkataan Arab ar-rishwah yang bermaksud wang, suap dan sogok. Di dalam Al-Quran, rasuah digolongkan dalam kata umum batil, iaitu meliputi juga perkataan jenayah lain seperti merompak, menipu dan memeras ugut. Di negara ini, dari segi undang-undang, semua perkataan memberi dan menerima suapan adalah sebahagian daripada perbuatan dan kesalahan jenayah. Maksud istilah pula, rasuah merupakan satu tindakan pemerasan yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mendapatkan pertolongan dan faedah untuk dirinya sendiri. Biasanya, rasuah dijadikan sebagai salah satu jalan pintas seseorang untuk mengecapi kehidupan mewah, atau dengan erti kata lain, mahu menjadi kaya dalam masa yang singkat. Kebiasaannya, orang yang melakukan budaya ini tidak memikirkan kesan buruk yang akan terjadi. Sebaliknya, mereka hanya memikirkan keuntungan kepada diri sendiri. Sebagai umat Islam, keredaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala harus dititikberatkan dalam apa jua urusan. Islam sangat melarang umatnya daripada mengamalkan budaya ini, seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah SAW yang bermaksud, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah SAW telah mengutuk orang yang suka memberi rasuah dan orang yang suka menerima rasuah dalam soal hukum menghukum. Perbuatan rasuah ini adalah perbuatan yang sangat keji dan berdosa. Mereka yang terjebak dalam budaya rasuah akan memperoleh balasan yang setimpal dengan perbuatan tersebut. Rasulullah SAW juga turut meriwayatkan dalam satu hadis yang lain yang bermaksud pemberi dan penerima rasuah kedua-duanya akan masuk ke neraka. Selain itu, Allah juga telah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 188 yang bermaksud, dan janganlah sebahagian kamu makan harta sebahagian yang lain di antaranya dengan jalan yang batil. Dan jangan kamu bawa kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebahagian harta orang lain itu dengan jalan yang berdosa, sedang kamu mengetahuinya. Hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, setiap perkara yang berlaku mesti mempunyai sebab tertentu. Antara punca berlakunya rasuah adalah kelemahan peribadi seperti kurang iman dan takwa. Seseorang itu tahu bahawa rasuah dilarang oleh agama dan undang-undang, tetapi dilakukan juga dengan 1001 alasan peribadi bagi tujuan mahu hidup mewah, riak, menunjuk-nunjuk, tamak, ingin cepat kaya dan sebagainya adalah pendorong berlakunya rasuah bagi mereka yang lemah kepribadiannya. Kelemahan kepimpinan dan pengurusan organisasi juga merupakan punca berlakunya penyelewengan rasuah. Kepimpinan yang lemah menyebabkan kurangnya penyediaan, tiada pemantauan, tidak sistematik menjalankan tugas, seterusnya membuka peluang kegiatan rasuah ini. Kemudian dari aspek sosial budaya, masyarakat majmuk di Malaysia mengamalkan tradisi memberi hadiah dalam bentuk wang dan benda sempena menyambut hari-hari kebesaran seperti hari perayaan, majlis hari lahir, majlis perkahwinan dan lain-lain lagi. Hari yang baik ini memberi kesempatan kepada perasuah dan penerima rasuah melakukan kegiatan ini sama ada diminta, disogok atau diumpan tanpa disedari. Selain itu, pembangunan sosial ekonomi yang tidak diseimbangkan dengan pembangunan kerohanian akan memudahkan terjadinya rasuah. Tambahan lagi, projek pembangunan bercambah seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Contohnya, para kontraktor berlumba-lumba untuk mendapatkan tender, jadi rasuah diberikan sebagai jalan pintas untuk mendapatkan tender, mempercepatkan bayaran dan menyiapkan projek.
Seterusnya, dari aspek politik pula, sesetengah ahli politik menggunakan kesempatan untuk berbakti kepada masyarakat dengan menerima dan memberi rasuah untuk mendapatkan kuasa, memenangi pemilihan jawatan politik, mengumpul kekayaan dan menagih populariti semata-mata. Hadirin hadirat sekalian, perbincangan mengenai rasuah adalah penting kerana kegiatan rasuah akan melumpuhkan fungsi perjalanan sesuatu organisasi. Dengan adanya kegiatan rasuah, maka sesuatu rancangan untuk masa depan akan musnah. Ini kerana kemajuan sesebuah negara bergantung kepada cerdik pandai dan profesional yang ada. Kegiatan rasuah akan hanya menghakis kepercayaan orang awam terhadap cerdik pandai negara kita. Selain itu, pemerintahan menjadi lemah kerana setiap kali rasuah berlaku, maka pemerintah kehilangan hasil atau tergelincir daripada tindakan-tindakan yang sepatutnya. Maka pemberian rasuah telah menggantikan wang cukai yang sepatutnya dikutip dan manfaatnya hanya dinikmati oleh segelintir pemberi rasuah tersebut. Kesan yang paling besar daripada gejala rasuah ini ialah akan menyebabkan pentadbiran sesebuah negara menjadi kucar-kacir. Akibatnya, ia menimbulkan masalah lain seperti kemerosotan ekonomi, pengabaian kepentingan masyarakat dan sebagainya. Budaya rasuah juga boleh menghancurkan pentadbiran dan pemerintahan sesebuah negara. Seperti mana yang telah berlaku di Filipina yang mencatatkan sejarah kejatuhan kerajaan Presiden Marcos dari tampuk kepimpinan disebabkan amalan rasuah yang tidak dibendung. Hadirin hadirat yang dimuliakan sekalian, oleh itu, langkah pencegahan perlu diambil bagi membanteras kegiatan rasuah ini. Antaranya adalah memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah ini. Apabila setiap individu bencikan rasuah sama ada rakyat biasa sehinggalah pemimpin, maka amalan rasuah dapat diatasi. Selain itu, memasukkan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan. Sikap benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri pelajar sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan lagi. Generasi baru akan membesar menjadi individu yang lebih bertanggungjawab, amanah dan ikhlas. Akhir sekali, meningkatkan penguatkuasaan undang-undang dan hukuman yang berat. Penguatkuasaan undang-undang perlu dipergiatkan lagi agar masyarakat sedar betapa bahaya dan serius masalah rasuah jika tidak dibanteras untuk keselamatan negara. Selain itu, para pengamal rasuah akan berfikir panjang sebelum cuba melakukan rasuah lantaran hukuman berat yang bakal diterima. Konklusifnya, apa yang dapat saya simpulkan di sini adalah kegiatan rasuah amatlah bahaya dan boleh membawa kemudaratan kepada negara kita jika tidak dibanteras dari sekarang. Jadi, bagi mengatasi masalah rasuah ini, langkah pencegahan perlu diambil. Seterusnya, nilai-nilai agama perlulah diterapkan dalam diri masyarakat Malaysia. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.